Assalamualaikum. Ayo, Cedang. Oke, yang ada bawa buku baik, buka muka surat 93. Buka muka surat 93. Oke, kalau ada yang tak bawa boleh terus tengok di depan. Buka surat 93, unit 4, hindari khurafat. Oke, seperti yang kamu tengok macam dalam gambar tu, ada ayam-ayamnya, mulutnya, asap-asap keris, asap-asap mukanya. Lepas tu ada macam akar-akar lah, buat pemujaan di kuburan. Oke, kita hidup ni dalam orang-orang keliling kita banyak percaya dengan benda-benda yang khurafat. Apa itu khurafat? Tahayul. Mitos lain. Tahayul. Tahayul tu saya mau tahu lebih detail. Apa tu khurafat? Benda-benda yang kita percaya, benda apa? Tanggal. Apa? Tanggal. Lagi? Itu hampir-hampir sedikit sebut. Lagi? Benda-benda yang khurafat. Apa? Pemujaan. Apa? Pemujaan. Itu pun salah satu khurafat. Lagi? Santet. Percaya. Santet. Percaya apa? Okey. Paling mudah, khurafat ni biasanya benda-benda yang kita percaya, benda tu boleh bantu kita. Contoh macam dalam gambar tu, kita ambil satu contoh ni, keris ni. Bila kita asap keris ni, benda yang ada dalam keris ni bila kita pegang, kita akan jadi kebal. Tidak ada yang boleh lukai kita, tidak ada yang boleh cederakan kita. Kita pun percayalah 100%. Ambillah apa-apa, potong. Memang tak potong. Kenapa dia tak potong? Bila kita percaya benda-benda yang khurafat ni, benda yang meyakinkan kononnya bila kita pegang benda tu kita jadi kuat, kita jadi sakti. Syaitan akan masuk cerita. Dia pun kasih jadi kasih kebal memang. Kita pun betul potong leher, cucuk tak tembus. Kita pun percaya, kita beramal dengan benda tu. Itulah khurafat. Secara otomatik dia akan jadi syirik. Itu lagi. Percaya kepada keramat, itu dipanggil keramat. Ada lagi yang gantung di leher, ada yang ikat di badan, biasa budak-budak lah kan. Azimat supaya apa? Supaya tidak diganggu, ataupun supaya bila budak tu jatuh tak luka. Siapa pernah nampak yang budak-budak diikat dengan benang hitam, ataupun diletak benang hitam di jarinya? Ada di leher. Di leher untuk apa? Okey. Satu lagi kita punya apa mau dicakap ni? Kita punya halangan ataupun kita tahu benda tu salah, tapi bolehkah kita bagi tahu? Contoh dengan makcik kita, makcik tak boleh gini, salah ni. Boleh. Kau rasa kau boleh ke bagi tahu? Boleh. Boleh? Betul boleh? Boleh. Okey, kalau ada yang boleh, itu satu kelebihan untuk dia. Lepas kamu tegur tu, apa jadi dengan kamu? Kena hantam. Kan? Kena hantam. Mesti kena hantam. Kau apa tahu? Kau budak ingusan. Betul. Makcik duluan makan garam dari kau. Itulah yang kita akan hadapi. Jadi macam mana caranya kita
rumah. Baru kau bagi tahu. Baru dia bagi tahu makcik benda tu salah. Dia bagi tahu sudah saya turun makan garam. Kau itu ingusan. Kau mau ceramah lagi dia. Macam mana caranya? Tak boleh. Kita gunakanlah selama-lama iman kita. Hindari dengan hati. Maksudnya kita cukup sampai membenci saja. Okey, gambar yang kedua ni. Membuang ancam. Ancam ke ni? Ancam. Ataupun paling senang buang sial. Bahasa paling mudah panggil buang sial. Kalau di Tawau ni, dia ada satu bulan yang dipanggil bulan tu bulan buang sial. Dia bagi itu bulan merah. Jadi satu berbondong-bondong lah makcik-makcik tu. Berbondong-bondong lah makcik-makcik tu datang. Cari tu apa? Besen. Dia carilah apa-apa semua tu untuk ayam hitam macam-macam. Dia orang akan pergi ke tepi laut. Nah di situ dia orang bilang upacara buang sial. Maksudnya dia buanglah segala-gala benda yang akan menyebabkan dirinya tu celaka. Bolehkah kita buat benda itu? Lepas tu dia akan dipersembahkan dengan inilah pulut, ayam, telur rebus dia letak dalam satu talang dilepaskan ke laut. Kan? Kita fikir enaknya tu kenapa kita buang? Tapi untuk kepercayaan orang-orang tua kita, nenek-nenek kita susah kita menghindari benda tu. Jadi macam mana cara kita menghindari dengan hati, selama-lama iman kita. Tapi kalau ada yang boleh tegur tanpa mengguris hati orang tua itu mungkin kelebihan. Silakan. Okay? Tapi kalau kita pun mempercayai juga, memang kita pun tergolong dalam orang-orang yang syirik. Tengok satu lagi tu, memohon pertolongan selain daripada Tuhan. Memohon pertolongan selain daripada Allah. Contohnya, kita pergi jumpa dengan Pak Duku. Bomo. Tok, sebenarnya saya suka orang ini. Macam mana caranya? Ataupun Tok, dalam bulan ni selalu datang benda-benda yang tidak baik ke rumah saya. Datanglah si Bomo ni di asap-asap. Oh, ada orang hantar benda yang tak bagus. Dia asap-asap. Mengerasnya berapa tu? Murah sahaja. Di situ kita sudah syirik. Kita kena memohon pertolongan dengan siapa? Allah sahaja. Okey, contoh. Maksud tolong angkat pek ni itu dikirakan? Tidak. Takkan kau minta pertolongan dengan Tuhan, ya Allah angkat pek ni memang bukanlah. Maksudnya memohon pertolongan tu yang untuk kebaikan diri. Bukannya kau benda-benda begitu macam bos pula. Ya Allah tolong angkat meja, kau cari pasal. Okey, yang di dalam situ adat memuja semangat padi. Ini tempat kita mungkin payahlah sebab kita ada padi kan. Kebiasaannya kalau di kampung-kampung ni, dia ada satu masa orang punya padi itu kering. Tanam sejak kering. Jadi kepercayaan orang-orang kampung apa? Maksudnya kemungkinan penunggu padi ini sedang marah. Kita tak bagi makan. Jadi berkumpullah orang kampung bagi buat upacara kasih makan semangat padi itu. Hiduplah padi itu. Orang kampung pun percaya. Betul. Kenapa tadi saya cakap? Kenapa benda itu tiba-tiba jadi hidup semula lepas upacara? Syaitan. So, syaitan masuk dalam cerita tu. Syaitan ni ada kelebihan dia. Dia kasih hiduplah padi itu. Jadilah padi itu hidup semula. Jadi maka rosaklah satu kampung punya akidah. Percaya bahawa yang padi itu ada penunggunya. Lepas tu kalau kita percaya, kita pun tergolong dalam orang-orang yang syirik, khurafat. Di tahun ni ada satu benda yang famous. Sangat famous. Ada dua benda lah sebenarnya. Mohon pertolongan daripada yang Bomo tadi tu sama yang kedua ni yang kubur. Satu tempat, kenapa tempat kita tu sampai dibagi nama tempat tu Keramat? Siapa pernah dengar Tanjung Batu Keramat? Kamu tahu tak kenapa benda tu dipanggil Tanjung Batu Keramat? Saya pernah sekolah sama. Keramat Diraja.
Nanti kalau kamu ada masa, kamu coba limpas di kuburan tuh, kuburan Tanjung Batu. Di setiap kuburan tuh, ya, bukan. Kuburan Jepun. Kuburan Jepun ini kuburan Islam. Kuburan Islam sendiri. Ya, yang berbukit. Kamu boleh nampak di kuburan-kuburan tuh ada digantung dengan kain putih, dengan kain kuning. Di kuburan tuh di situlah ada lilin, ada makanan, adalah botol susu. Yang kononnya kalau kuning tuh dia nih sebenarnya kerabat diraja. Pernahkah selama kita belajar ini, masa kita mati nanti, ada soalan yang menyatakan kamu dari kerabat mana? Kau dari kerabat kerajaan kah? Kau dari kerabat raja kah? Kau dari kerabat YB kah? Ada? Ada. Apa yang ditanya? Siapa kamu? Marokuka. Siapa? Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Lepas tu mana biyuka? Siapa nabimu? Tidak ada ditanya siapa rajamu? Keturunanmu raja sebelah mana? Tidak ada. Okey? Lepas tu adalah yang saya pernah nampak lagi yang di kuburan dia orang letak botol susu. Yalah mungkin sebab budak tu lahir mungkin terus meninggal. Jadi ibu bapa ni mungkin rasa sangat sedih. Diletaknya lah botol susu tu di situ. Kenapa? Yes, supaya dia minum. Supaya rohnya tu pergi minum. Itu termasuk ke dalam syirik? Masuk. Tak. Masuk. Dia termasuk dalam syirik. Sebab bila orang Islam ni meninggal, dia terus ke mana? Ke? Alam kubur. Alam barzak, bukan alam bazar. Alam bazar tu bulan Ramadan, menjual kita di sana. Okey? Okey? Jadi dari mana yang orang boleh nampak ada hantu, ada bocor? Jin. Satu, wujudlah cerita rakyat yang kononnya apabila seseorang mati ini mungkin dalam kemalangan jalan raya, gantung diri, yang paling famous perempuan yang mengandung kononnya meninggal, jadilah Pontianak. Sebenarnya itu cerita rakyat. Oh, ke cerita rakyat ini orang mulut orang-orang kampung. Jadi kenapa benda itu ada, Ustaz? Dia sama macam cerita yang padi tadi. Syaitan masuk dalam cerita tu, dia wujudkan benda tu, dia menyamar jadi Pontianak dengan yang perwatakannya rambut panjang, bajunya putih berdarah-darah. Betul? Betul. Bukannya saya cakap saya berani dengan benda tu, tidak. Tidak je saya cakap saya takut dengan benda tu, tidak. Okey? Maksudnya jangan berani, jangan takut. Bila kita nampak benda tu, apa kita buat? Baca kursi. Kalau saya lari. Jadi maksudnya kamu orang-orang yang berani lah. Kalau saya lari. Kamu baca kursi ya. Tapi sebenarnya yang memang kena begitu. Bila kita nampak benda tu, jangan tengok dan kita baca ayat kursi, perlindungan. Apa ayat Quran lah, apa? Kalau dia ikut sekali. Kamu pernah dengar cerita tentang ada satu kisah Nabi, dia seorang apa dia ni? Peniaga. Dia malam tu dia dalam perjalanan ke satu tempat. Sudah lewat malam dia cari tempat penginapan di zaman-zaman Nabi. Lepas tu dia pergi beberapa penginapan, semua mahal. Jadi satu masa tu dia terjumpa satu tempat penginapan tu murah. Jadi bila dia tanya kenapa tempat penginapan ni murah, saya bilang asal orang masuk menginap di sini dah sampai suatu malam mesti keluar. Yang kononnya tempat itu ramah, keras. Bahasa kita dia keras. Ada hantu mengacau lah apa semua. Yang orang ni pun taklah peduli, sudah pernah dia tinggal di sini. Bila dia sudah masuk, dia tinggal di dalam tu, dia tunggu tidak ada. Tiba-tiba ada yang sudah datang mengganggu. Jadi bila dia sudah rasa takut apa semua, dia memang sudah takut ni. Apa yang dia baca? Dia baca ayat kursi. Jadi masa dia baca bismillah tu, kebetulan bismillahnya tu salah. Macam dia cakap tadi, dia betulkan lagi bacaan bismillah orang tadi. Kalau kamu macam mana? Apa kamu rasa? Apa kamu buat lepas? Lari. Sama macam saya tadi. Kalau saya pun saya lari. Tapi orang tu dia tak lari. Dia terus dia betulkan bacaan tu macam yang benda tu betulkan.
Dia baca lah Allah la ilaha illallah dari awal tu sampailah sebelum ayat terakhir tu, benda tu ikut saja apa yang dia baca. Bayangkan dia boleh ikut sampai habis bacaan tu. Kalau kita bukan lagi habis kita membaca, habis sudah kita lari. Tapi bila sampai ayat yang terakhir tu, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia bilang, kenapa dia tak sambung? Dia baca lagi, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sebab dia mau tahu, dia mau betulkan bacaan. Sekali lagi dia ulang, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tak ada juga, tapi dia hidup bau benda terbakar. Maksud dia bilang, biarlah, dia tidurlah. Keesokan paginya dia pergi tengok pun ada kesan terbakar di luar biliknya. Mungkin jadi itulah ceritanya. Masih dalam ayat kursi itu, ayat yang paling kuat itu ialah ayat yang terakhir. Bila kamu rasa takut, bacalah ayat. Tapi tidak boleh juga asal takut kita baca, tidak boleh. Maksudnya asal macam ada ni, tidak boleh, jangan gitu. Ayat kursi ni umpama kita lempar batu ke arah benda yang kita tidak nampak. Kalau kamu lah kan, contoh kamu jalan-jalan tiba-tiba sampai batu saya lempar, pak kena, apa perasaan? Sakit. Bukan, sedangkan kau tak buat apa-apa pun. Kenapa? Jadi kita bila kita baca ayat kursi tanpa ada sebab, kita baca, kita tiup keliling kita ataupun kita tiup buku ke mana-mana. Tidak boleh. Ustaz Azhari pun ada bagi tahu tidak boleh. Contohlah dalam satu perjalanan kita duduk di kereta, tiba-tiba kita nampak benda lalu. Dia bukan lalu depan kita, tapi dia di sana. Kebetulan mungkin mata kita masa tu boleh tengok benda halus. Padahal benda tu bukan dia kacau kau pun. Kebetulan lalu. Kenapa? Aku mau kacau itu, kau pula yang rasa. Tak boleh. Kita baca benda tu kalau benda tu yang kacau kita lebih depan. Baca. Silakan. Jangan yang tiba-tiba kau dah nampak, kau ternampak di ujung ataupun benda tu memang tak kacau kau, memang ada di situ. Kau baca-baca. Melainkan kau baca tiup di tangan dan satu seluruh badan. Itu dipanggil pendinding diri. Okey, tengok di sini antara contoh-contoh khurafat. Adat mandi bagi membuang nasib malang seseorang. Itu yang saya beritahu di tahun ni. Mandi bunga 7 rupa, mandi buang sial. Yang di tahun tu bulan merah tu termasuklah juga ni. Dia buat pulut apa semua, lepas tu dia mandi. Itu yang kenapa banyak dibeli besen-besen apa semua. Terus ada kaki. Memang mandi di mana? Di sungai ke di laut sama saja. Yang penting di tepi air. Kononnya buang malam. Buang malam. Kalau ada jumpa orang yang kebetulan kelaparan tempo, ada seginya lah. Okey? Yalah, itu kan cuma orang bilang khurafat saja, orang bilang amalan-amalan yang enggak ada gunanya. Okey, seterusnya ramalan bintang, angka dan raja-raja tertentu. Kamu pernah dengarkah? Kamu bintang apa? Saya bintang Gemini, saya bintang Scorpio, saya bintang apa lagi? Pisces. Kononnya bila kita memegang salah satu daripada bintang tu, bila kita baca, macam sama dengan aku. Kenapa boleh sama dengan kamu? Dia sama macam cerita padi tadi. Setan hasut dalam fikiranmu. Kau begitu, aku lagi. Jadi kau sebarkanlah ke seluruh rakan-rakanmu, saya bintang Gemini. Bila kamu istilahkan diri kamu itu, kamu sudah termasuk dalam golongan yang syirik, khurafat. Sedangkan kamu tidak diciptakan melalui bintang, kita diciptakan melalui tanah. Okey, percaya kepada pantang larang atau pantang yang karut, seperti tidak boleh keluar rumah ketika apa tu? Ketika gagak berbunyi. Gagak berbunyi itu macam kita lah. Suka-suka. Tiba-tiba gagak berbunyi, dia dengar, ada bala. Bukan bala. Padahal gagak tu suka-sukanya siap mau berbunyi. Ataupun contohlah kau batuk, tiba-tiba saja membawa bala. Apa kau rasa? Sakit hati. Aku
malam. Begitulah cerita dengan gagak tadi tu. Okey, lepas tu adat memuja pantai. Hah? Yang terakhir adat memuja pantai. Kemungkinan orang-orang nelayan lah buat dia puja pantai itu kononnya supaya Dapat ikan. banyak ikan. Padahal siapa yang bagi rezeki? Allah. Berani kau ceramah nenekmu? Rumah sudah alhamdulillah. Kalau dia sudah berubah syukur, maksudnya dia sudah dapat Hidayah. Dia satunya best ni bila kita belajar tentang benda-benda khurafat ni, semua kita ada pengalaman sebab kita hidup di tempat yang masih amalkan benda tu. Kan? Yang bukan akhir zaman, benda ni dari dulu zaman Nabi sudah ada benda ni yang sihir-sihir ni. Dia dipanggil sihir juga. Siapa yang membantu sihir? Syaitan, jin, orang-orangnya lah. Okey, ciri-ciri perbuatan khurafat menyalahi syariat Islam memang sudah tentulah. Okey. Bersumberkan kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Maksudnya diorang akan tetap dengan pendirian diorang. Ini amalan nenek moyang kita. Kita tetap dengan Islam. Kita solat, kita bersedekah, kita semua kita buat rukun Islam. Tapi ini pun tidak boleh tinggal. Ini adat nenek moyang kita. Contohnya, bila kawin tu ada yang kononnya kena pijak parang lah dulu. Ada kau kena duduk di atas 7 sejadah lah dulu. Ada yang bila kau masuk kau kena bagi orang buka lah dulu. Apa? Ya, sejadah solat lah. Ada yang kena bila kau datang taburkan dululah beras kuning supaya mulia. Ada kan? Ada kan? Ada duit jadi dalam terserah, ada minyak wangi, semua ada begitu. Kenapa? Sebab kononnya nenek moyang dulu buat benda tu. Kita kena amalkan, kita kena teruskan tradisi kita ini. Tapi kita selitkan juga Islam. Betul ke tidak? Tidak. Betul ke tidak? Tidak. Kenapa tak betul? Ada Islam juga kan? Tapi kita percaya kepada kepercayaan lain. Ada percaya dengan benda? Kononnya kalau kita nak pijak tu parang tu, nanti rumah tangga akan hancur. Padahal Nabi cakap kalau mau bertahan rumah tangga tu kita kena jaga solat. Itu saja. Bukannya kau jaga parang yang kau pijak. Tidak ada guna. Okey, rekaan manusia yang mengandungi kepercayaan karut. Yang kononnya tidak, ini kepercayaan karut ni macam tadi yang tergagak. Lepas tu ada saya pernah dengar benda, mungkin dia bukan benda baru lah, mungkin saya lupa, tapi itu refresh. Bila aku keluar hari ini, dia orang akan tengok tarikh. Tengok tarikh, dia kira nombor lah. Tengok tarikh, lepas tu tengok hari. Oh, jangan keluar hari ni. Kalau kau keluar hari ni, semua urusanmu susah. Kalau kau keluar pada hari ini, tanggal ini, jam ini, semua urusanmu dipermudahkan. Sedangkan yang memudahkan urusan itu kamu pun yang si pandai lagi bijaksana ni pun percaya. Lepas tu kamu try lah. Kamu try je keluar hari yang tak boleh tu. Ataupun kamu try keluar hari yang dia suruh tu. Semua benda berjalan lancar, smooth, tak ada masalah. Kamu pun mulailah percaya. Itu yang cakap tadi. Apa jadi dengan kita? Syirik. Kenapa jadi benda tu? Sama juga macam cerita padi. Betul? Enggak, ini cerita yang dunia nyata, bukan ini. Okey? Seterusnya mengandungi pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus. Ini kebiasaannya yang orang-orang yang konon-kononnya mahukan kekayaan. Pergilah di satu pokok yang besar, bawalah ayam hitam, ayam putih, putih metalik, apa semua dibawa. Letaklah di pokok tu, bakar. Lepas tu mohon. Buatlah apa-apa pun permohonan di bawah di pokok tu, confirm akan jadi. Kenapa boleh jadi? Yes, sebab syaitan masuk dalam cerita tu, dia yakinkan kamu supaya rosak akidah kamu. Syaitan ni dulu dia ada berjanjikan sebelum dia keluar dari neraka. Apa dia cakap? Dia akan sesatkan semua anak Adam sampai hari kiamat. Dan satu lagi dia punya permintaan, jangan tarik nyawanya.
Maksudnya dia mau nyawanya itu kekal sampai Kiamat. kiamat. Jadi maksudnya setan yang sama kau yang hasut kita? Ya. Tidak, setannya pun sama macam kita, dia beranak pinak sama. Maksudnya banyak, dia datang teraja. Oke, kau hasut si Mas Pram, kau hasut si kau hasut si anu nih, si Afrika. Kau hasut si siapa-siapa lo suka. Kau hasut si Syazwani supaya tidak suka sama kawan-kawan yang cantik lagi daripada dia. Contoh. Jadi bila masa kita di bisi-bisi tu, coba kau pergi jumpa Bomo, kau minta dengan Bomo tu supaya kau yang paling cantik di atas muka bumi. Perempuannya dia benda-benda begitu, bila melibatkan cantiknya dia macam tak peduli. Contoh. Kamu pun jumpalah Bomo tu bagi asap-asap muka, maka jadilah kau paling cantik di atas muka bumi itu. Tetap jadi. Semua orang tengok kau memang cantik. Kenapa jadi? Sebab setan masuk dalam cerita. Okey. Seterusnya menggunakan objek tertentu seperti kubur dan pokok. Macam saya cakap tadi, yang keris tu di asap-asap kerisnya. Lepas tu pokok tu dijadikan tempat persembahan. Okey. Sebelum manusia turun di atas muka bumi ni, siapa dulu yang menghuni? Nabi Adam. Jin dan iblis. Jadi bila sebelum manusia turun ni, malaikat yang usir semua orang untuk pergi ke bukit-bukit, batu, pokok-pokok. Sebab itulah kenapa bila kita limpas satu pokok yang besar lama, kita rasa macam seram sedikit saja. Iya. Satu cerita rakyat, dan yang satu lagi memang itulah tempat tinggal orang. Yang sebelum ni mungkin orang tinggal di mungkin macam kita di jalan, dekat tanah, ataupun siapa pernah dengar apa bunian-bunian ni? Pernah kamu nampak bunian di Eastern Plaza? Tak pernah. Ataupun ada bunian di Imago? Tak ada. Ataupun bunian di apa? Wisma Merdeka? Tak ada. Di mana tempatnya? Hutan. Hutan, di bukit-bukit bukau, di depan pokok-pokok yang besar. Sebab memang diorang dihalau untuk tinggal di situ untuk bagi peluang Manusia. ya itulah saya bagi tahu tu, itulah cerita rakyat. Dia bilang jangan kau pergi pokok tu, kau nampak akar-akarnya tu ada tu dia di sini. Kalau kita ni umur kita ni pun betul ke tu ya, untuk dijadikan cerita tu real, kononnya kau rimpas lah time tu, nampaklah ada sosok-sosok di atas pokok tu, goyang-goyang kakinya. Ada kaki saja, badan batas tak ada. Kau pun sampaikanlah cerita tu dengan kawanmu, jadi tablik kau. Tapi tablikan tu, hantu-hantu. Kau ke di pokok tu kemarin aku tengok. Lepas tu si kawan ni pun macam mau percaya mau tidak, dia pergi juga. Dia nampak juga. Begitulah dia ceritanya, sambung menyambung sampai rosaklah semua kita. Sampai pula ke telinga Bomo. Si Bomo ni jenis yang berani pergi jumpa. Kamu boleh mohon pertolongan kepada saya. Silakan, kau minta apa? Kekayaan ke apakah? Silakan. Si Bomo ni sebarkan pula cerita dengan orang kampung. Berpusu-pusulah orang kampung pergi memuja pokok tu. Semua jadi kaya. Betul pula jadi kaya kan? Kenapa jadi kaya? Setan masuk cerita tu. Dia berjaya kasih kurafat satu kampung supaya ada kawannya bila di neraka nanti. Ada sudah kawan-kawannya di neraka. Okey? Seterusnya apa tu? Mengaitkan dengan perkara-perkara yang gaib. Siapa pernah dengar cerita ada kembarnya dengan buaya? Ini benda paling famous di Tawau. Aku kasih makan di di laut itu, di sungai itu ada kembarnya anakku. Dia bilang ada kembarnya buaya putih. Kenapa pula kau kembar sama buaya? Kau mau ke kembar kau sama buaya? Tidak mau. Sedangkan kita lelaki dijaga buaya juga. Jadi ataupun yang paling saya pernah dengar ceritanya tuh di negara-negara Indonesia tuh dia piara buaya. Buaya putih tuh kenapa? Ini kembar nenek moyangku. Ini kembarku. Dipiaranya buaya tuh, senang lenang hidup buaya tuh. Dia mau makan tinggal nganga. Dia mau tidur tinggal tidur. Dicuci lagi badannya. Sebab ada kepercayaan yang katanya itu kembarnya. Bagus-bagus Tuhan ciptakan kau secantik-cantik makhluk. Kau kasih sama dirimu dengan buaya. Kenapa kau tak samakan dirimu dengan kembarku di anjing? Buaya
pengertian khurafat. Di khurafat berarti cerita rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Nah, pantang larang, kadang-kadang pantang larang ini tidak semua salah. Contohnya pantang larang, kamu jangan keluar waktu maghrib, sapok kau. Dia tidaklah begitu. Maksudnya betul. Kenapa kita tidak digalakkan keluar pada waktu maghrib? Setan berkeliaran. Kenapa? Setan berkeliaran. Sebab pada waktu itu yang jin-jin iblis ini apa semua masa dorang untuk keluar. Oke, sampai situ ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan? Ya. Oke, nanti saya akan bagi tugasan dengan kamu. Oke, sekali lagi saya tanya, apa itu khurafat? Khurafat ialah kepercayaan. Apa itu khurafat? Cerita deh. Apa lagi? Rekaan, khayalan, pantang larang, amalan-amalan, lagi sembah menyembah, pemujaan. Itu dipanggil khurafat ataupun lebih mudah dipanggil syirik. Tapi kalau syirik ini dia lebih besar. Dia langsung tidak minta pertolongan dengan Allah. Kalau khurafat ini dia boleh jadi lagi. Dia masih sembahyang juga, dia baca Quran, dia puasa, tapi dia percaya dengan benda-benda tahyul. Itu dipanggil khurafat. Oke?